Okey, next kita tengok contoh-contoh untuk logam. Okey, kita ada um, aluminium. Okey, aluminium, besi, kuprum, zinc. Ingat contoh ni. Okey. Okey, kita tengok aluminium. Okey, aluminium ni dia ringan. Okey, dia ringan. Okey, senang dibentuk, boleh ditempa, kuat. Dia warna kelabu atau berkilat. Okey, besi dia kuat. Okey, boleh menarik magnet. Konduktor elektrik yang baik, maksudnya dia boleh mengalihkan elektrik, dan juga pepejar yang berwarna kelabu. Okey, untuk kuprum. Okey, kuprum kuat, tahan karat. Okey, mulur, mudah dibengkok. Boleh tarik, boleh bagi bengkok, dan dia adalah konduktor elektrik yang baik. Sebab tu kita selalu letak kuprum dalam wayar elektrik. Okey, dan dia sangat mahal, berwarna coklat kemerahan. Okey, kita letak dalam ni. Sebab dia adalah pengalih elektrik yang baik. Okey, and then last sekali adalah zinc. Zinc biasa kita buat atap lah. Okey. Next, kita tengok untuk bukan logam. Okey, contoh dia adalah iodine. Okey, iodine ni dia adalah hablu yang berwarna hitam. Dia warna hitam asalnya. Kalau yang dekat klinik tu dia dah dicairkan lah. Okey, dia beracun, dan juga tujuan dia untuk mencegah luka daripada jangkitan bakteria. Okey, sebab tu klinik atau hospital guna iodine. Okey, klorin. Klorin dia adalah gas yang berwarna kuning kehijauan. Okey, kita gunakan dia letak dalam bahan peluntur, dan dia juga beracun. Okey, sulfur yang dia berwarna kuning. Okey, warna kuning. Kita gunakan dia masukkan dalam tayar. Okey, supaya nak bagi keras tayar, dan dia beracun. Sebab tu kita boleh hidu wap dan juga asap dia. Okey, dalam bahasa Melayu kita panggil dia sebagai belerang. Belerang. Okey, and then kita ada karbon. Okey, karbon ni contohnya adalah mata pensel. Okey, mata pensel. Okey, dia adalah pepejar berwarna hitam, licin, ringan. Dia ni bukan logam, tapi dia boleh menjadi konduktor elektrik juga. Cumanya dia lemah sikit lah berbanding dengan logam. Okey. Next adalah eksperimen. Okey, untuk kita tentukan logam dan bukan logam. Kalau boleh kamu cari eksperimen ni. Okey. Dekat internet. Okey. Tengok dia punya apa? Dia punya tujuan lah. Okey, sebab kita nak buat dalam kelas, takut tak sempat. Okey. And then kita tengok campuran. Okey. Untuk campuran, okey, dia adalah terdiri daripada 2 atau lebih unsur. Okey. 2 atau lebih unsur ataupun sebatian yang bercampur secara fizikal. Mesti ada perkataan fizikal ni. Okey, sebab kita boleh asingkan dia. Contohnya. Okey, contohnya. Okey, macam apa? Ni. ABC. So, ABC ni kita boleh asingkan ais. Lepas tu kita boleh asingkan. Ada apa lagi dalam ni? Ada cendol. Ada apa ni, kacang kan. So semua ni kita boleh asingkan secara fizikal. Okey. Next, koktel ni pun sama. Kalau kita tak mau buah cherry, kita buang buah cherry. Tak mau timun timun ni kita buang timun. Maksudnya kita boleh asingkan dia. Okey. Next adalah kaedah pengasingan campuran. Okey.
Okey. Yang ni kena hafal. Okey. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Penurasan, penyulingan, pemisahan menggunakan magnet, pengenapan, pengapungan, kromatografi dan penapisan. Okey. So, kita tengok kaedah penurasan. Okey. Dia nak pisahkan, okey, pepejal yang larut dengan tak larut. Penurasan dia memang macam ni. Dia nak pisahkan pepejal yang tak larut daripada cecair. So, yang tinggal dekat dalam ni adalah pepejal. Tak kisahlah kopi ke, teh ke. So, itu adalah pepejal. Dia mesti tinggal dalam kertas turas ni. Okey. And then adalah penyulingan. Okey, penyulingan biasanya kita nak asingkan campuran cecair dan cecair yang terlarut dan mempunyai takat didih berbeza. Contoh, kita nak asingkan air dengan alkohol. Okey, kedua-duanya adalah cecair. Dan kita nak tengok perbezaan nak asingkan dua-dua ni. So, cara dia kita memang kena pakai kaedah penyulingan. Okey. Sebabnya alkohol ni dia punya takat didih dia rendah. Okey, so alkohol ni dia akan keluar dululah. Air dia akan keluar dululah. Okey, bila kita suling, alkohol ni akan keluar lah. Okey. Next adalah ni contoh lah. Proses penyulingan waktu kita nak buat minyak wangi. Okey. Okey, pemisahan menggunakan magnet. Kita akan kalau benda tu ada besi, kita akan buat pemisahan menggunakan magnet. Okey, sebabnya besi tertarik kepada magnet. Next adalah kaedah pengenapan. Pengenapan ni dah biasa buatlah dekat rumah. Okey, contoh kalau kita bancuh Milo lah. Bancuh Milo. Okey, lepas tu bila kita biar lama, dia akan, Milo tu akan termendak ke bawah. Okey. Next, kaedah pengapungan. Okey. Kita nak asingkan antara minyak dan juga air. Okey, so minyak akan duduk di bahagian atas lah, air akan duduk bawah. Okey, kaedah kromatografi, kita nak asingkan pewarna lah. Dan biasa kita gunakan untuk tengok kandungan. Contoh macam ni kan. Terdapat atlet yang menggunakan dadah diharangkan untuk meningkatkan kecergasan sampel. Sampel air kencing ni dia akan uji dengan mengesan kandungan dadah dalam badan dengan menggunakan kaedah kromatografi. Okey. Next adalah sebatian. Okey, contoh sebatian. Okey, contoh sebatian. Okey, permainan blok ni Lego air. Air dia punya formula adalah H2O, iaitu gabungan antara hidrogen dan juga oksigen. Okey, keyword dekat sini adalah dua atau lebih unsur yang bercampur secara kimia. Kalau campuran tadi secara fizikal, sebatian mesti secara kimia. Okey, tu keyword dia. And then okey, contoh dia. Okey, contoh dia. Unsur logam dan unsur bukan logam bergabung secara kimia dan membentuk satu sebatian. Okey. Contoh magnesium bila bergabung dengan oksigen dia akan membentuk magnesium oksida. Okey, zinc bergabung dengan oksigen dia akan jadi zinc oksida. Oksigen ni belakang dia akan jadi oksida macam tu. Okey. Yang ni kalau unsur logam dan bukan logam lah. Contoh kan, magnesium ni logam. Okey, oksigen ni bukan logam. So dia akan menjadi belakang dia ni ada perkataan oksida. Okey, dia akan membentuk logam yang kita panggil logam oksida.
Ni semua yang tepi ni adalah logam oksida. Okey. Okey, kalau unsur logam bertindak balas dengan air pula, okey, kita panggil dia logam alkali. Okey. Contoh dia. Okey, contoh dia. Okey, litium plus dengan air dia akan membentuk litium hidroksida plus dengan gas hidrogen. Okey, natrium bila bertindak balas dengan air, okey, dia akan menghasilkan sebatian natrium hidroksida dan juga gas hidrogen. Dan serbuk besi dan serbuk sulfur bila bertindak balas dan kita panaskan, dia akan membentuk besi sulfida. Okey. Ni contoh sebatian. Okey, dan kaedah pengasingan sebatian. Okey, kita tak boleh asingkan dia secara fizikal. Kita kena asingkan dia melalui kaedah kimia. Contoh kan, contoh dia air. H2O. Okey, kita nak asingkan air mesti menggunakan kaedah elektrolisis. Okey. So, ini adalah anode, ini adalah cathode. Anode adalah elektrod positif, cathode negatif lah. So, dia mesti melalui proses elektrolisis. So, dekat elektrod negatif ni, okey, dia akan hasilkan gas hidrogen. Okey. Kalau dekat positif, oksigen. Dia terpisah macam tu. Okey, sebab formula air kan H2O. So, kita nak pisahkan dia dua ni, kita gunakan elektrolisis.